توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita dengan sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita marilah kita merenung visi kita. Pagi ini kita mulakan dengan visi kita seperti yang Rasulullah maksudkan dalam hadisnya, Allahumma adkhilnal jannah, man qala Allahumma adkhilnal jannah wa qina adzabannar salasa marrat. Siapa yang berdoa Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami ke syurga. Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami ke syurga. Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami ke syurga. Syurga pun menjawab, ya Allah masukkan si fulan ke syurga ini. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Jauhkan dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah, hindarkan kami dari api neraka ya Allah. Maka neraka pun menjawab, ya Allah janganlah fulan itu dimasukkan ke neraka ini. Allah, ini adalah visi kita, visi seorang manusia yang beriman, yang muslim, yang mukmin, yang muttaqin, yang mukhlisin, yang mujahidin, yang sabirin, yang sadiqin, yang mumpikin, yang mustaghfirin. Syurga Allah SWT. Tak ada apalah kita nak cari, tuan-tuan, melainkan kita nak menuju syurga Allah SWT. Apa pun kita buat kerana nak menuju syurga Allah SWT. Apa pun kerja baik kita buat kerana nak masuk syurga Allah SWT. Apa pun yang kita fikir, kita nak menuju syurga Allah SWT. Apa pun yang kita belajar bukan kerana nak ilmu, kerana nak syurga Allah SWT. Siapa belajar nak kerana nak ilmu, dia tak dapat ilmu. Hari ni belajar, besok lupa. 10 tahun dulu kita belajar, tak ada yang kita ingat. Yang kita ingat sentiasa Allahumma adkhilnal jannah, syurga Allah SWT. Siapa bekerja nak kaya, tuan-tuan, mati kain putih je. Kita bekerja kerana nak masuk syurga. Siapa nak berkeluarga, tuan-tuan, hidup nak keluarga, matalab banyak keluarga, nak bahagia, mati keluarga tak ikut. Yang kita nak cari keluarga bawa kita ke syurga. InsyaAllah. Mukadimah, dalam mukadimah ni yang kedua, marilah kita renung, kita ulang balik pesanan-pesanan Habibullah, kekasih Allah Muhammad Al-Amin, yang berkaitan dengan ayat kursi. Ayat kursi ni, tuan-tuan, budak kecil pun hafaz kan? Tadika pun nak dilatih menghafaz ayat kursi. Lagilah tua kita macam kita ni kan, lagi kita kerap baca. Kita baca ayat kursi dalam solat. Kita baca ayat kursi lepas solat sebagai komponen zikir. Kita baca ayat kursi dalam tahlil. Dan kita baca ayat kursi di mana-mana. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat 25 Al-Baqarah. Rasulullah ingatkan kita, ta'allamul Baqarah, ta'allamul Zahrawain,
pelajarilah, bacalah, pelajarilah, hayatilah, fahamilah, amalilah. 2 surah itu, Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapa yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya, memandunya, memandukannya, apa dia cakap, jadikan dia panduan, nanti di yaum mahsyar Al-Baqarah dan Ali Imran ni jadi kepak, jadi payung, mengepak macam burung, bawa kita, iring kita, teman kita menuju syurga Allah SWT. So, dalam Al-Baqarah ni ada ayat kursi. Apa Nabi kata mengenai ayat kursi ni? Ayatul kursi sayyadatu ayatul Quran. Ayat kursi ialah penghulu ayat Al-Quran. Al-Fatihah ibu Quran. Siapa nak faham Al-Quran, dia kena jumpa ibu. Siapa nak faham syurga, kena berjumpa ibunya. Ibu. Siapa nak minang anak orang, jumpa ibunya yang redah itu. Siapa nak kenal sebuah negara, kenal ibu negaranya. Bapak tak ada, ibu. Siapa nak tahu kuih apa balik ke kuih baulu, kena kenal ibunya. Nak buat panggil apa tu, tapai, ada ibu. Al-Fatihah ibu. Fatih pembuka. Buka iman kita, buka minda kita, buka rezeki kita, buka akidah kita, buka syariat kita, buka akhlak kita. Fatihah. Buka negara kita dengan Fatihah. Buka pejabat kita dengan Fatihah. Buka kerja kita dengan Fatihah. Buka rumah kita dengan Fatihah. Buka kubur kita dengan Fatihah. Dah. Fatihah. Yasin qalbul Quran. Surah Yasin tu hati, jantung, degup-degup Al-Quran jelah Yasin. Itu kita baca tiap Jumaat. Jantung, main nadi. Ayat kursi ni penghulu. Penghulu ni pemimpin. Ada ibu, ada hati, ada pemimpin lengkap, cantik. Lepas tu adalah rakyatnya. Baik. Man qara'a ayat al-kursi fi dubri salat al-maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Sabda Nabi, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas tamat solat, menunaikan solat maktubah, solat yang difardukan, tidak terhalang, tidak dihalangnya dari memasuki syurga. Besar ayat kursi. Macamlah orang bersedekah, orang kaya bersedekah masuk syurga. Besar sedekah itu bagi orang kaya. Orang miskin nak sedekah apa? Jadi Allah beri banyak pilihan untuk masuk syurga, termasuklah ayat kursi. Orang miskin kalau terima sedekah dari orang kaya, dia berdoakan, dia masuk syurga. Orang kaya tu masuk syurga, orang miskin tu masuk syurga. Man qara'a ayat al-kursi wa khawatim suratil Baqarah indal karbi aghassahu Allah Ta'ala. Barang siapa membaca ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah di saat-saat kesusahan, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Waktu susah baca ayat kursi, waktu senang baca ayat kursi, waktu sehat ayat kursi, waktu sakit ayat kursi, waktu nak ziarah, bergerak dari rumah, baca ayat kursi. Jadi ayat kursi ni tuan-tuan, dia terlalu banyak fadilatnya. Dia sebagai melebur dosa. Ayat kursi sebagai komponen
penyembuh penyakit, menyembuh penyakit. Ayat kursi ini dibaca untuk tujuan hajat. Kita banyak hajat baca ayat kursi. Waktu kesusahan, ketakutan, baca ayat kursi. Dalam sebuah kitab itu disebut, selepas kita berwudu, kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa baca doa ni lepas wudu, Nabi kata masuklah mana-mana 8 pintu syurga. Besarnya ayat kursi. Marilah kita mentautkan hati kita dengan ayat kursi sebagai asbab yang Allah akan ambil kira kita layak masuk syurga, insya-Allah. Ayat kursi. Baik, sambung kupasan buku kita Sirah An-Nabawi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan membicarakan, kita akan mengupas Siti Khadijah, isteri Rasulullah yang pertama. Sebelum itu, saya nak ambil kesempatan memohon kemaafan atas kesilapan fakta. Bukan silap fakta, saya silap faham fakta. Dulu saya ada cerita Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Nah, atuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama asalnya, ibunya ialah Salami, nama asalnya Saibah. Saibah ni anak Salami berkahwin dengan Hashim. Hashim ni ditugaskan menjaga air Zam-Zam untuk semua tetamu Baitullah, sama ada tujuan haji, tujuan umrah, tujuan ziarah, tujuan biasa ni ziarah kan. So air Zam-Zam ni diurus oleh Hashim. Hashim ni businessman, ahli perniagaan. So Hashim ni di Mekah tu dia ada isteri, di Madinah ada isteri. Isteri Madinah ni Salami dan dapat anak Saibah. Dalam satu kitab dia tak sebut Saibah, dia terus sebut Abdul Muttalib. Itu yang saya jadi silap tu. Jadi Hashim ni ada saudara nama dia Al-Muttalib. Jadi bila Hashim wafat, Hashim ni diceritalah keluarga dia di Madinah siapa. Jadi bila Hashim wafat, At-Talib ni dia Al-Muttalib ni nak jumpa anak saudara dia. Hari tu saya sebut Abdul Muttalib Mekah, Abdul Muttalib Madinah. Ni yang saya silap kat sini. Bukan Abdul Muttalib Mekah, dia lah Al-Muttalib, pak saudara Abdul Muttalib. Jadi Al-Muttalib ni pergilah, pergi ambil Saibah ni, bawa ke Mekah dan dilantik menggantikan ayahnya menjaga Islam. So saya betulkan fakta di situ atas silap faham saya, insya-Allah.
So ini kita nak masuk mempelajari lebih mendalam keluarga Rasulullah. Seperti yang Rasulullah sebut, ajarlah anak-anak kamu 3 perkara. Cintai Nabi kamu, cintai kaum keluarganya, dan membaca Al-Quran. Nabi beritahu kita, ajar kita, ingatkan kita 3 perkara ni. Pertama, ajar anak-anak kita mencintai Nabi, ajar anak kita mencintai keluarga Nabi, dan ajar anak kita membaca Al-Quran. Baik. Jadi keluarga Nabi yang kita nak mula bicara malam ni, pagi ni, ialah Khadijah. Khadijah ni tuan-tuan, kita tahu dia seorang businesswoman, dia seorang warak, seorang jutawan, hartawan, dermawan, akhlak mulia, akhlak dia sangat mulia Khadijah ni. Baik. Jadi Khadijah ni pernah, sebelum berkahwin dengan Rasulullah, dia pernah berkahwin 2 kali. Suami pertama ialah Utayyib bin Abid, dan dia dapat 2 orang anak. Kemudian dia berkahwin dengan siapa ni? Suami yang kedua, saya tak jumpa suami, Abu Hala, Abu Hala. Jadi kedua-dua suami ini meninggal. Sampailah masanya Khadijah nak mencari teman hidup ketika umur 40 tahun. Jadi Khadijah satu hari dia membuka tawaran pekerjaan kepada sesiapa yang ingin bekerja dengan beliau. Maka Rasulullah ditawarkan oleh Khadijah untuk menjalankan urusan perniagaan ke Syam. Nabi Muhammad pun balik jumpa atuk dia, dan ini pakcik dia, siapa? Bukan pakcik dia, Hamzah. So Hamzah kata, ya Muhammad, ini peluang rezeki. Ini rezeki, satu rezeki yang baik. Sambut, terima tawaran itu. Maka Rasulullah terima, dan dia pun bergerak berniaga bersama pekerja Khadijah. Siapa nama dia? Maisarah. Jadi dalam perjalanan perniagaan ini banyak perkara luar biasa berlaku pada diri Rasulullah yang telah diperhatikan oleh Maisarah. Termasuklah pokok-pokok tunduk, Rasulullah lalu pokok tunduk, batu tunduk, bagi salam. Dan masyarakat, semua peristiwa yang berlaku diceritakan kepada Khadijah. Dalam perniagaan, masyarakat mendapati Rasulullah seorang yang jujur, amanah. Dia tidak menipu harga, tidak menipu kualiti barang, dengan pendekatan layanan pelanggan yang mesra. Ada pekerja tu harga RM10 jual RM15, RM5 masuk poket dia, RM10 bagilah toket dia. Rasul tak buat. Jadi akhlak-akhlak mulia ni diceritakan oleh masyarakat kepada Khadijah. Maka Khadijah terpaut, terpikat dengan watak, sahsiah, akhlak, adab yang unggul, yang sangat luar biasa, yang dia tak pernah jumpa. Maka Khadijah pun hantarlah wakilnya, Nafisah binti Muniyah. Ini tokoh-tokoh yang kita perlu kuasai, tuan-tuan. Sebab kita nak masuk syurga dengan syafaat Nabi. Tapi kita tak berapa kenal personel-personel yang terlibat dalam kehidupan Rasulullah. Baik.
Nafisah tadi wakil Khadijah untuk merisik Rasulullah Nabi Muhammad, sebab itu belum Rasul, untuk dijadikan suaminya. Jadi Nafisah pergilah jumpa keluarga Rasulullah, masuk Hamzah, Abu Talib. Maka Hamzah, saudara mara Sayyidina Hamzah ni bermesyuarat, berbincang dan menasihatkan Rasulullah terima pinangan Khadijah. Ringkas ceritanya, bernikahlah mereka, dan Hamzah yang menikahkan Rasulullah dengan Khadijah. Jadi apa iktibar yang kita boleh ambil daripada Khadijah tadi, mengapa memilih Nabi Muhammad? Pertama ialah wanita, so, dalam kehidupan ini paling penting tuan-tuan ialah wanita, wanita, wanita. Lelaki tak penting sangat, sebab lelaki ni pemburu, dia pemburu dan pembunuh, dia hidupnya merata, jalan rata. Jadi yang penting dalam kehidupan dunia ni, penting dalam kehidupan sebuah negara, yang penting dalam kehidupan sebuah rumah tangga ialah wanita, ibu. Jadi kita lihat Khadijah nak memilih suami tu, berkira betul, zaman kita ni pilih suami asal ada motor, asal ada kereta. Jadi akhirnya lelaki ni hidup tak ada motivasi. Tak perlulah dia solat, kahwin juga. Tak perlulah dia kaya, kahwin juga. Tak perlulah dia akhlak mulia, dia kahwin juga. Sebab wanita kuncinya tidak memberi syarat. Nak kahwin dengan aku ni syarat. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil, bapak saya cerita, waktu saya belum ada kat dunia, dia cerita zaman muda dia, zaman muda bapak saya, kalau nak berkahwin ni, malam waktu nikah, lepas nikah kena baca berzanzi. Atau orang dulu baca berzanzi, hafaz berapa rawi, semua dalam. Tak sekolah, tak ada sekolah. Sekolahnya di surau di masjid. Dia hafaz rawi sebab nak nikah besok, pak mertua imam suruh baca rawi, dengan lagunya, dengan taranumnya. Sekarang tak bunyi berzanzi, Quran tak bunyi. Jadi akhirnya lelaki hidup lebih kurang sebab wanita tidak memberi syarat yang maksimum atau minimum pada mana-mana lelaki yang ingin melamar, meminang dan menikahinya. Yang penting ada kereta. Orang kampung ada kancil cukup lah, bandar tak, BMW. Datang dengan BMW dengan tie, berantu aku hebat. Semayang macam mana rupa, Qurannya macam mana, akidahnya bagaimana, akhlak bagaimana, tak cara. Kita kena belajar dengan Khadijah. Khadijah ni wanita yang cerdik, wanita cerdik dan matang. Dalam kitab ni nak cerita wanita cerdik matang, pertama wanita yang meletakkan akhlak pilihan dalam hidupnya. Sama ada dirinya, Khadijah tu dirinya berakhlak mulia, atau sesiapa yang ingin berkongsi dengan hidupnya. Maisarah, jujur amanah, kalau tidak dia tak lantik jadi pengurus perniagaan, world trading. Dia memilih calon suaminya dengan apa ni, indikator yang luar biasa. Ini wanita cerdik. Dia jaga maruah hidupnya, dia menjaga kehebatan wanitanya dengan memastikan calon suaminya mesti hebat. Calon suaminya imannya hebat, akhlaknya hebat, ilmunya hebat. Barulah anak lelaki berebut-rebut cari ilmu. Anak lelaki tak minat cari ilmu, tuan-tuan. Ala kadar hidup pun kahwin juga, itu modal. Wanita cerdik yang kedua, pandai melayan suami, mengatur rumah tangga. Ini cerita dalam rumah tangga. Wanita mulia ialah wanita yang pandai mendidik. Ini kita nak wanita mulia, wanita beriman, wanita yang cukup ilmu,
Ya, wanita yang cukup kesabarannya, wanita yang hebat doanya pada Allah, wanita yang hebat bacaan Qurannya, wanita yang ibu yang hebat bacaan buku-bukunya. Nak anak rajin baca macam mana? Mak mengelengkor, bapak pun mengelengkor. Buku tak tambah. Asyik beli burger, beli tom yum. Buku tak beli. Jadi kita pun mendidik anak-anak kita tak perlu ilmu. Sebab tu Nabi kata, ajar anak-anak kamu mencintai nabinya. Ajar anak-anak kamu mencintai keluarga nabinya. Ajar anak-anak kamu membaca Al-Quran. Siapa nak ajar? Mestilah ibu. Ibu yang mana? Ibu yang beriman, yang hebat, yang cerdik. Jadi ibu-ibu kalau dah lepas garisan ibu, nenek kena main peranan memastikan cucu-cucunya diajar baca Quran, diajar kisah-kisah Nabi. Tak payahlah cerita apa ni Jaya Jasko, tak payah cerita lah, dia hari-hari nampak. Kita pun tambah. Memang nenek semalam pergi Jaya Jasko, mau cerita Jaya Jasko kat cucu satu hari. Tak payahlah cerita Nabi. Kalau nak cerita semalam nenek pergi Jaya Jasko, pergi singgah sebuah kedai beli buku, tu tak apa. Buku Sirah Nabawi, buku Hasan, buku Husin. Janganlah jadi wanita yang derhaka. Buku disebut, bukan saya sebut. Saya ambil poin-poin dalam buku ni, tak sempatlah baca habis. Buku ni kata apa? Lahirnya ramai wanita yang cedia kawan tapi derhaka pada suaminya kerana suaminya gaji kecil. Masuk dia tempat neraka kerana gajinya besar, rela masuk neraka. Gaji suaminya kecil. Ini buku dia kata. Buku apa ni tajuknya? Ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga. Ramai wanita kerana ilmunya, dia belagak. Tak kahwin tak apa. Ahli neraka punya ayat. Sombong kan? Patut dia banyak ilmu, dia kena kahwin cepat sebab dia nak didik generasi, supaya generasi akan datang hebat-hebat. Ini masuk universiti, gaji besar, tak boleh didik anak sebab tak baca buku, tak dengar kuliah. Akhirnya anak hantar sana, hantar anak sini, kan? Tak mampu nak mendidik. Baik. Itulah sedikit iktibar daripada watak Khadijah. Jadikan Khadijah sebagai idola. Baik. Iktibar yang kedua, Rasulullah berkahwin umur 25 tahun. Khadijah umur 40. Apa orang Yahudi kata? Ni Muhammad sampai 10 isteri, apa hal ni? Ni nafsu meluap-luap ni, apa hal Muhammad ni? Tengok. Dia menuduh Nabi Muhammad nafsu. Berkahwin kerana nafsu. Kalau berkahwin kerana nafsu, tuan-tuan, kita manusia biasa. Nak ke calon isteri kita 20 tahun lebih tua? Tak cari. Test kita ni, keinginan kita mestilah isteri bawah kita. Ataupun sebaya. Sebaya jangan, biasa bawah 2 tahun, bawah 5 tahun. Nabi Muhammad bukan cerita nafsu, cerita watak kemuliaan. Dia berkahwin kerana kemuliaan. Khadijah kerana kemuliaan dirinya. Banyaklah tuduhan-tuduhan Yahudi kan, Nasara kepada tokoh yang hebatnya Habibullah. Baik, kita pindah kepada anak-anak. Khadijah ni tuan-tuan mempunyai bapa putera, diberikan anak Abu Qasim, Abdullah, Laina, Ruqayyah, Mukassum, Fatimah. Berapa anak dia? 6. Nabi Muhammad ni dah ada 6 anak. Anak pertama Ibrahim. Ibrahim ni tuan-tuan ialah anak Nabi berkahwin dengan Maria Kiptiyah. Nabi waktu dia berurusan menyebarkan agama, dia menulis surat
Dia tulis surat kepada pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin negara. Dan antara surat yang dihantar ialah kepada Raja Iskandaria, pembesar Iskandaria, supaya Nabi mengajak supaya beliau memeluk Islam. Tapi Raja Iskandar ni, pembesar Iskandaria, dia enggan menerima Islam. Sebaliknya dia memberikan hambanya Maria Kiptiah pada Rasulullah. Rasulullah dapat diberikan apa? Maria Kiptiah, diberi seekor kuda, diberi seekor keldai. Jadi waktu itu masih dibolehkan berkahwin dengan hamba. Jadi Maria Kiptiah ni lah hamba. Maka Rasulullah berkahwin dengan Maria Kiptiah, 4 anak. Namanya anaknya Ibrahim. Tak panjang umur, 18 bulan, 2 tahun meninggal. Anak bersama Khadijah. Pertama Qasim. Qasim ni perkongsian Nabi dengan Khadijah dilahirkan sebelum seruan Islam. Sebelum Islam diturunkan, dia dapat anak Qasim ni yang selalu dipanggil Abu Qasim kan, Muhammad Rasulullah Abu Qasim. Kemudian anak seterusnya ialah Zainab. Zainab ni tuan-tuan dilahirkan semasa Nabi berumur 30 tahun, belum jadi Rasul juga. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah dilahirkan 3 tahun selepas kelahiran Zainab. Ruqayyah berkahwin dengan Osman. Ini pun kita kena kupas juga. Ruqayyah berkahwin dengan Osman, dan Ruqayyah meninggal ketika peperangan Badar. Sebab itu Sayyidina Osman dikecualikan menyertai peperangan Badar. Tahun 2 Hijrah. Kemudian Rasulullah menikahkan Osman dengan Ummu Kalsum. Rasulullah kata, aku kahwinkan Osman dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum kerana perintah Allah. Aku mengahwinkan Ummu Kalsum dengan Osman atas perintah Allah. Kemudian Ummu Kalsum wafat. Bila wafat, Rasulullah kata kalau ada lagi anak perempuan dia akan kahwinkan juga dengan Osman. Hebatnya Sayyidina Osman ni kan. Siapa Sayyidina Osman? Sayyidina Osman ni tuan-tuan antara sahabat yang dijamin masuk syurga. Tentulah ada kriteria yang menyebabkan yang memikat hati Rasulullah sehingga Rasulullah memberi jaminan masuk ke syurga tanpa hisab. Beliau Osman ini gelarannya Zul Nurain kerana berkahwin dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Bila memulai Islam atas dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dia rakan sebaya. Bila Osman memulai Islam, ayah dia ikat macam nak ugut lah, ikat tangan. Tak pasti kitab tu tak sebut ikat belakang, ikat depan. Dan dia warning. Apa warning dia? Dia bertanya kepada Osman, apakah engkau masih sukai agama nenek moyang kamu? Demi Allah, aku tak lepas kamu hingga engkau tinggalkan agama barumu. Demi Allah, sekali-kali tidak akan aku keluar. Sayyidina Osman jawab. Bila bapaknya dapati keyakinan Sayyidina Osman ini begitu tinggi, lalu dilepaskan ikatan tadi. Bapaknya putus asa dan membiarkan dia memeluk Islam. Sayyidina Osman ni jurutulis Al-Quran. Dia banyak menulis ayat Al-Quran yang Rasulullah terima dari Jibril AS. Sehingga
zaman Sayyidina Osman telah dikumpul, ditulis semula 30 juzuk Al-Quran, dan sehingga sekarang dikenali dengan Rasam Osmani. Beliau telah bersama-sama Rasulullah dalam peristiwa Qiblatain, kan, semayang menghadap Baitul Maqdis, kemudian ditukar ke Baitullah. Sayyidina Osman ada bersama-sama. Dia seorang pemalu, dermawan, jutawan, hartawan, businessman, hafiz. Dia hafaz Quran, bukan tulis saja, hafiz, hafaz Quran. Dermawannya membiayai separuh kos peperangan Tabuk. Separuh dari kos peperangan Tabuk, iaitu 300 ekor unta, 50 kuda dan 1000 dinar. Beliau pernah membeli perigi dari Yahudi di Madinah, dibeli perigi, dan perigi itu diwakafkan untuk kegunaan semua penduduk di Madinah. Malangnya Sayyidina Osman waktu jadi khalifah dibunuh oleh Yahudi, Abdullah bin Salul, kerana dia tak puas hati apa, Sayyidina Osman melantik ramai saudara mara dia jadi pemegang jawatan kerajaan zaman dia. Jadi orang tak puas hati. Padahal dalam kitab disebutkan Sayyidina Osman memilih, dia itu menduga kan, ada kriteria yang layak. Itulah yang layak orang rapat-rapat dia, orang kawan dia. Ni yang dipanggil kroni-kroni kan. Jadi orang tak puas hati, dikepung dan dibunuh waktu pagi hari Aidil Adha, pagi raya Aidil Adha. Itulah. Dia meriwayatkan di samping dia menghafaz Quran dan menulis ayat-ayat Quran pada kulit, pada kayu-kayu, dan menjaganya dengan rapi, dia juga berjaya menghafaz dan meriwayatkan 146 hadis. Antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Rasulullah bersabda, sesiapa di kalangan hamba yang mengucapkan pada setiap pagi dan petang dan pada setiap malam hari dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang memberi mudarat baginya, bagi namanya, baik di bumi maupun di langit, dan demi Maha yang mendengar lagi yang Maha mengetahui, maka tidak ada sesuatu pun yang mendatangkan mudarat kepadanya. Riwayat Tirmizi. Siapa yang banyakkan zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah siang dan malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dijauhkan, dihindarkan dari sebarang kemudaratan. Itu antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Osman. Kita masuk Fatimah. Fatimah ni anak bungsu Rasulullah, anak kesayangan, buah hati, buah jantung Rasulullah. Fatimah ni bersama-sama dalam perjuangan Rasulullah. Dia nampak Rasulullah di kantong najis pada leher Nabi. Dia nampak Rasulullah kena hina. Dia nampak Rasulullah. Fatimah yang tahu segala-gala susah payah perjuangan Rasulullah. Beliau adalah putri keempat, putri bungsu. Rasulullah sebutkan hadis Fatimah sebagai ketua wanita di dalam syurga. Dilahirkan tahun pertama seruan Islam,
berkahwin dengan Sayyidina Ali selepas peperangan Badar. Hasil perkongsian hidupnya dengan Sayyidina Ali, beliau mendapat 3 orang putera dan 3 orang puteri. Fatimah mengembuskan nafas terakhir pada tahun 11 Hijrah selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah. Saya nak fokus kepada anak-anak Sayyidina Fatimah. Tuan-tuan dan puan, saya baca kitab Ahlul Bait ni. Tuan kalau ada rezeki, belilah kitab ni baca. Saya baca 4 kali tak puas, baca lagi tu sebab tak lekat. Ceritanya Ahlul Bait ni, anak-anak Fatimah ni, Hasan dan Husin adalah pewaris zuriat Nabi sampai hari ini. Titisan DNA Rasulullah ni, sampai hari ini masih ada. Kalau kita baca kitab ni sangat jelas. Baik. Anak pertama ialah Muhassan. Pertama, Muhassan dilahirkan pada 4 Hijrah, tapi dia meninggal waktu kecil. Bukan anak pertama. Muhassan ni lahir 4 Hijrah, Hasan 3 Hijrah. Jadi Muhassan ni disebutkan apa? Anak bongsu. Baik, Sayyidina Husin. Husin dilahirkan 3 Hijrah dan mempunyai 12 putera. Putranya Zaid, Hasan 2, Husin, Talha, Ismail, Abdullah, Hamzah, Yaqub, Abdul Rahman, Abu Bakar, Qasim, Umar dan Abdullah. Hasan meninggal ketika umur 46 tahun. Waktu Rasulullah anak lakinya semua wafat kan? Tetapi Rasulullah dapat, Allah menyambung zuriat Rasulullah melalui cucunya. Dan cucunya mempunyai anak yang ramai. Kemudian Hasan, Husin tadi Hasan Husin dilahirkan tahun 4 Hijrah. Beza umurnya dengan saudaranya yang tua Al-Hasan hanya lebih kurang setahun. Dia ada 6 orang putera dan 3 puteri. Yang menyambung zuriat Rasulullah ialah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni anak Husin. Tuan kalau lihat dalam buku ni, dia ada silsilah. Silsilah daripada Rasulullah, lepas tu Fatimah dan Husin, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Siddiq, Ali, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi, Muhammad Alawi, Ali Khalid, Muhammad Sahib, sampailah kepada Ahmad Shah. Dan Ahmad Shah ni dapat anak namanya Jamadil Kubra. Jamadil Kubra inilah yang datang dari Khurasan pergi ke Pulau Jawa pada abad ke-13, abad ke-14. Ketika itu Pulau Jawa Hindu Buddha. Tok nenek kita zaman itu pun Hindu Buddha. Yang datang kemari itu dah Islam dah. Islam selepas wali-wali Songo. Jamadil Kubra ni ada anak namanya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim ni bila belajar dengan bapak dia, dengan Jamadil Kubra, kemudian ditugaskan oleh bapaknya pergi Champa. Pergi Champanya Kemboja. Dan dia 13 tahun di Champa berjaya mengislamkan Raja Champa. Selepas 13 tahun berjaya mengislamkan Raja Champa, dia naik kapal Cheng Ho balik ke Pulau Jawa. Jumpa Cheng Ho tu, Laksamana Cheng Ho. Baca buku Cheng Ho pula. Oh, sono. Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ni ialah DNA Rasulullah tadi daripada Husin. Kan? Walaupun anaknya tak ramai Husin, 6 orangnya, tapi dia merebak, bertaburan, menyebar sampai ke Nusantara. Kemudian adik Malik Ibrahim, siapa nama adik dia? Lupa saya. Astagfirullah. Baiklah. Malik Ibrahim ni 4 anak. Malik Ibrahim ni lah pelupur Wali Songo. Dan anak dia jadi Sunan, jadi wali Sunan Ali Gajah, Sunan
Sunan apa lagi? Ya, banyak sunan-sunan tu. 9 orang Wali Songo tu adalah keturunan Rasulullah, bukan orang Jawa. DNA Rasulullah. Nanti ada masa saya bawa buku tu boleh kupas dengan lebih tepat. Jadi nak ceritanya Ahlul Bait ni, dia tidak berhenti dengan Hasan Hussein wafat di Karbala dan di mana-mana, tetapi anak cucu cicitnya membawa watak Rasulullah. Sebab tu Hussein itu daripada pusat naik ke kepala, fizikalnya macam Rasulullah. Daripada pusat Hussein sampai kepala Hussein tu, cucu Nabi tu, macam Rasulullah. Daripada pusat ke bawah Hasan, bukan silap, Hasan, daripada pusat Hasan naik ke kepala macam Rasulullah. Sebab tu Hasan dermawan. Hasan ni kalau pergi derma, tiap malam dia rawat bawa derma. Rumah orang miskin, duit, makanan, dermawan betul. Macam Rasulullah. Sampai berlapar 3-4 hari. Kita kenyang lagi, berkendut perut. Hussein pula daripada pusat sampai ke bawah mirip jasad Rasulullah. Batu jadi pemimpin. Menyebabkan Islam. Tuan-tuan kalau baca buku Wali Songo, sungguhnya raja-raja di Malaysia ni adalah keturunan Rasulullah, Ahlul Bait. Raja Johor, dulu Raja Temasek, Raja Selangor, Paramiswara tu tuan-tuan, kecuali Paramiswara dibawa oleh Laksmana Cheo pergi ke Yunan. Sampai di Yunan dilantik oleh Maharaja Yunan, Maharaja Ming tak silap, lantik Paramiswara sebagai Raja Melaka dan diberikan payung kuning. Daripada Paramiswara ni bermulanya sejarah payung kuning, keluarga diraja sampai sekarang ni. Raja Pahang, Raja Perak, semua raja-raja. Raja Brunei, kecuali Raja Brunei. Raja Brunei dari keturunan Husain. Cucu cicitnya berada di Mesir, datang berhijrah, merantau, mengembangkan dakwah sampai ke Brunei. Sampai di Brunei, Raja Brunei hanya ada seorang puteri, tak ingat namanya. Rajanya pun saya tak ingat. Kena cek baliklah sini, dalam bukunya. Jadi Raja Brunei kahwinkan Tok Syekh ni yang daripada Mesir tu, berkahwin dengan puteri. Bila Raja Brunei wafat, menantu dia jadi raja. Of course lah, di Perlis tu Syekh Jamulul Lail tu memanglah Syekh betul tu. Itu memang DNA yang direct. Kalau di gaja-gaja di Pulau Jawa melalui perkahwinan. Wali-wali Songo berkahwin dengan puteri raja. Jadi raja memeluk Islam, rajanya mati, Wali Songo ni jadi raja. Sampailah Ahlul Bait ni, DNA Fatimah ni, Hasan Hussein ni, DNA Rasulullah ni, menjadi Raja Sulu, Raja Mindanao, Raja Patani, Raja Yala, Raja Kelantan. Minta maaf cakap, termasuklah Nek Aziz tu DNA Rasulullah. Buku ni lah, buku ni. Jadi sebab itu Nabi kata, ajarlah anak-anak kamu mencintai keluarga Rasulullah. Buku ni nasihatkan, kalau ada orang-orang yang nama Nek, nama Syekh ke, nama Habib ke, beritahu dia, hantar ni dia ni Rasulullah, perangai molek sikit. Buku ni sebab dia patutnya dia contoh. Jadi mengapa DNA Rasulullah tu ada yang wataknya tidak baik? Sebab dia tak belajar. Tak belajar. Jadi nak jadi baik ni kena belajar. Hussein ni. Baik. Allah ya Karim.
Jadi generasi Ali Zainal Abidin, tadi anak siapa? Anak Husain adalah pribadi yang dipilih oleh Allah dengan diberikan ramai anak, dan anak-anaknya bertebaran ke seluruh Nusantara, daripada Khurasan, daripada Khurasan ni luas tuan. Khurasan ni subhanallah. Saya sebut urasan, saya baca urasan ni mana urasan kan? Rupa-rupanya urasan satu kawasan yang luas. Pak cantik malam tadi di mana ni? Khurasan ni sampai ke Pakistan, sampai ke Iran kan, sampai ke Bukhara. Mana pula hilang? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buku mana saya catat? Ceritanya Islam berkembang begitu luas sehingga ke Turki, sehingga ke Iran, sehingga ke Khurasan. Khurasan ni macam benua di ni Khurasan, Khurasan. Kawasan Khurasan termasuklah Khurasan ni terkenal dengan tanah bumi matahari terbit. Khurasan ni bahasa Parsi, termasuklah kawasan Tush, Nishapur di Parsi, termasuklah Ghazmi, Kabul, Balkhan, Herat di Afghanistan, termasuklah di Mev, Saujan di Turki, Samarkand, Bukhara di Uzbekistan, Hujad, Panjakut di Tajikistan. Luas tersebarnya Ahlul Bait ni yang membawa dakwah. Mereka datang ni membawa perniagaan. Yang paling penting perniagaan itu sebagai alat, dan yang paling penting ialah untuk mengembangkan dakwah. Dan akhirnya mereka diterima oleh masyarakat Jawa yang Hindu Buddha tu, yang tak kerti apa-apa tu, menerima watak yang baik. Mereka Wali Songo ni menggunakan banyak pendekatan pasantren, pendekatan masjid, pendekatan mereka berniaga, pendekatan contoh. Ada seorang Wali Songo, tak ingat nama, Sunan Maria, tak silap, Sunan Maria. Dia kalau nak ajak orang sembahyang, saya tak terbuat tuan-tuan, dia penyaga dan dia petani kan. Bila dia nak ajak orang sembahyang, dia akan pergi ke ladang-ladang orang yang belum balik untuk bergegas menunaikan solat. Jadi akhirnya dengan pendekatan tu orang pun jaga waktu solat. Subhanallah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah itu satu kemuliaan yang kekal abadi, melalui DNA dia, melalui zuriatnya, melalui Ahlul Baitnya. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita telah menerima Islam melalui perkembangan dakwah yang didokong oleh anak cucu-cucu Rasulullah, sehingga akhir zaman sampai sekarang ni tuan, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ahlul Bait ni akan terus menyebarkan dakwahnya yang kita tak kenal, yang kita tak perasan. Kalau kita kaji, kalau kita amati, barulah kita perasan betapa Habibullah ni, Allah mengasihi Rasulullah ni bukan setakat Rasulullah tu, kerana Allah menyintai agamanya, maka Allah mencintai semua zuriat Rasulullah ni, dan zuriat yang terpilih, zuriat yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari sirah ni tuan-tuan, menaikkan semangat kita untuk menghampirkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meningkatkan kesyukuran kita pada Allah SWT, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa bil'aha binurikal ladzi la yakun washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahya bi ma'rifatik wa misah 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin amin. Rabbana adkhilna jannah wa qina azaban nar. Adkhilna jannah wa qina azaban nar. Allahumma adkhilna jannah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah.